Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video aku lagi dan lagi. Okey, seperti biasa, hari ni aku tak tahu nak letak tajuk apa, so aku just letak je tajuk tu. Hari ni aku nak kongsikan pengalaman masa aku pergi ke taman tema air, water park. Okey, dan aku akan selit sikit cerita di mana bila aku pergi ke taman permainan, kejadian-kejadian yang unexpected and kejadian yang di mata aku macam tu, di mata orang lain macam lain. So kisah-kisah pengalaman ni lah yang aku nak share dengan korang, dan aku nak korang tahu sebenarnya walaupun keadaan aku macam ni, walaupun ada setengah orang kata okey, ada setengah orang kata tak betul, ada setengah orang kata benda ni kena berubat dan sebagainya, aku dah lalui. So Alhamdulillah aku masih kuat dan aku masih tabah lagi harungi kehidupan aku, dan aku masih okey. Jadi hari ni aku akan share dengan korang. Okay, kisah yang pertama aku nak cerita ni sebelum kita beralih ke water park. Aku cerita pasal taman permainan dulu yang pernah terjadi kat aku. Kalau korang perasan kan, ada beberapa orang akan post video macam kalau orang cerita horror story je, buaya yang bergerak sendiri dan sebagainya kan. Okay, benda-benda macam ni sebenarnya betul tau. Aku pernah kena beberapa kali berkaitan dengan buaya, dan aku juga pernah kena beberapa kali dekat taman permainan bila mana ada orang lain yang gerakkan benda tu. Dan aku ni bila dah besar pun aku still suka pergi taman permainan, dan aku suka main buaian. Tapi aku suka pergi pada waktu malam. Memang kedengaran macam bodohnya, yang kau pergi malam buat apa kan? Tapi itulah dia hakikatnya. Sebab siang kan budak-budak ramai, so aku pun free pada waktu malam. Kadang-kadang malam aku suka lepak kat taman. Kalau macam perumahan aku tu dekat dengan taman permainan, aku akan lepak kat taman permainan sambil makan aiskrim. Kalau macam aku pergi mana yang ada taman permainan pada waktu malam, aku jadi tak takut untuk pergi main kat situ. Dan pada waktu tu lah yang aku akan nampak pelbagai benda-benda yang jelma. Ada yang jelma seperti budak kecil, ada yang jelma seperti rupa yang buruk muncul dekat situ. Jadi bila aku tengok beberapa video kan, macam ada orang post gangguan, kadang-kadang dia kata anak dia bercakap dengan benda-benda dekat taman apa semua, kalau waktu siang ke malam ke senja ke. Benda tu aku tak sangkalkan. Cuma nak cakap benda tu real ataupun tak tu tak pasti, sebab aku tak ada kat kejadian. And dekat dalam video pun solid tak nampak macam real benda tu. So aku tak boleh nak cakap, tapi ini adalah pengalaman real aku. Kisah yang pertama aku nak share dengan korang ni, okey, kisah dia macam ni tau. Ada satu hari tu, macam dah pukul 8 lebih macam tu. Masa tu dekat kawasan taman permainan tu, dekat rumah depan ada buat majlis tahlil tau. So dia ada buat macam makan-makan, and jemput lah aku dengan kawan-kawan aku macam tu. So masa aku pergi kat majlis tahlil ni, ini sebenarnya aku tak kenal, dia macam jiran-jiran juga, tapi dia jemput. So kita orang pergi, aku dengan kawan aku ni pergi. Okay, masa tu bila macam ada orang buat majlis taman permainan depan je, budak-budak tak takut tau untuk main kat taman permainan. Termasuklah aku sekali kan pergi main kat situ. So kita orang ni bila dah siap makan, nak makan dessert dia, diorang adalah sediakan macam bubur, lepas tu adalah juga macam benda-benda manisan lah, apa-apa je lah, buah ke apa kan. So orang akan makan-makan benda tu lah bila penutup majlis. Jadi aku dengan kawan aku ni makan bubur je. Apa benda belakang tu? Okay, tak ada apa. Jadi aku dengan kawan aku ni bawa bubur ni pergi ke taman permainan. So aku nak pergi kat buaian tu. Masa tu bukan kami je tau. Dekat taman permainan tu ada satu meja dan ada beberapa orang lelaki tengah lepak lah. Jadi diorang ni ada beberapa orang lepak kat table tu, and ada 2-3 orang macam tu main gelonsor lah, main buaian. Buaian dia ada 2 kawasan. So ada belah 2 depan tu, ada 2 belakang tu. Jadi aku ni nampak buaian yang sebelah belakang tu kosong. Ada satu sahaja kosong. Sebelah aku tu budak-budak. Mustahil lah aku nak pergi main kat sebelah budak yang dah besar kan. So aku akan main kat dekat sebelah budak kecil tu lah. Jadi masa aku nak pergi kat sebelah dia tu, aku cakap akak duduk aku cakap macam tu kan. So budak tu pun macam angguk je, macam dia tak kisah. Aku pun duduk lah main. Okay, lepas aku dah siap main tu, aku tukar kawan aku. Kawan aku pula pegang mangkuk bubur aku tu. Lepas tu tukar-tukar macam tu lah, sebab bubur tu nak buang kena pergi kat dalam balik tau, kat dalam kawasan perumahan tu. Jadi kita orang main kat luar ni pegang dululah mangkuk bubur tu. Tak dan seminit macam tu, aku boleh rasakan yang ada orang tolak aku dengan laju. Dia bukan tolak dekat bahagian buaian tau. Terasa satu sentuhan daripada
daripada belakang kat bahagian pinggang kita ni memang orang tolak, dan aku pergi sangat jauh tau. Kau bayangkan kau naik buaian kau sampai nak naik ke atas yang tahap yang macam kau rasa kau nak terjatuh dah. Lepas tu aku macam menjerit lah, weh janganlah, aku macam marah sangat kan. So member aku ni, kau kenapa weh, aku tak buat apa-apa pun dia tu. Lepas tu aku tak boleh nak kawal, bila aku nak berhentikan bahagian bawah tu aku terpaksa jatuh. Sebab kalau aku tak stop kaki aku macam tu, aku akan lagi laju. Jadi bila aku terjatuh tu, aku ada nampak susuk seorang perempuan, dia beralih ke belakang tu dengan satu senyuman yang sangat seram. Senyuman dia tarik sampai ke telinga tau. Lepas tu aku macam, apa benda tu? Lepas tu kawan aku macam, kau ni mesti kau nampak apa-apa kan, jom lah, dia macam tu. Dia dah risau lah. Lepas tu aku pun aku macam mengeluh lah, sebab aku rasa macam kenapa tiba-tiba jadi macam tu. Sebab dia tolak aku tu seolah-olah macam dia nak jatuhkan aku. Lepas tu bila aku dah turun nak waktu aku jatuh tu, budak-budak yang kat belah tepi, geng lelaki tu dia macam tengok lah kan. Okay, lepas tu masa aku nak pergi tu kan, masa tu nak turun tangga, nak pergi balik ke kawasan perumahan yang buat tahlil tu kan, nak turun tangga macam tu. Masa nak turun tu, budak yang aku duduk sebelah dia tadi tu, dia tengah makan lollipop tau. Dia tengok je aku. Lepas tu aku macam buat tak tahu je lah. Lepas tu kita orang pun pergilah balik kat rumah majlis tu. Okay, dah settle, letak mangkuk apa semua, dah terima kasih. Lepas tu nak balik lah. Jadi bila nak balik tu, sebelum tu member aku cakap macam ni kat aku, jom lah balik kan. Okay, kita orang memang dah decide nak balik. Tiba-tiba salah seorang kawan aku ni, dia dapat call daripada boyfriend dia ke apa ke, aku tak tahu. Tapi dia kata dia nak on call lah. So dia kata lepak kat taman dulu lah baru kita gerak. Okay, aku pun macam okay. Tapi masa tu aku macam dah sikit rasa stres, sebab aku macam tak faham, asal buayan tu, asal orang tu tolak aku macam tu kan. Kenapa dalam banyak-banyak dekat buayan tu, kenapa aku yang kena kan. Aku rasa macam tu sebab aku tak nampak pun susuk jemaah dia sebelum kejadian dia tolak aku tu. Jadi kita orang duduk kat satu table. Okay, masa duduk kat table tu, tempat taman permainan ni, okay, dia ada table, depan tu dia ada pokok yang sangat tinggi tau. Pokok, aku tak tahu pokok apa, tapi memang dah besar dan memang dah tua lah usia pokok tu. So aku ni tengah duduk minum macam tu, aku pun terpandang ke atas. Masa aku pandang ke atas tu, aku nampak ada macam yelah macam susuk manusia, tetapi tak berapa jelas. Dia macam tu huyung-hayang macam tu dekat atas bahagian pohon-pohon pokok tu. Lepas tu aku astaghfirullahalazim. Tu member aku macam notice benda tu. Dia macam ni mesti nampak kan, jom gerak. Sebab waktu tu dah nak dekat pukul 10. Lepas tu aku cakap jom lah, kau lagi ke? Aku tengok kat kawan aku. Tu kawan aku cakap, kejap dia tu sikit lagi, sebab kita orang tak nak balik. Bila balik rumah, dekat rumah line telefon slow tau. So sebab tu dia suka duduk kat luar. Tambah-tambah bila dia nak on call, dia nak lancar lagi tapi dia takut nak duduk kat luar. So alang-alang kita orang kat luar tu memang duduk kat luar. Lepas tu kita orang pun tunggulah kejap. Okay, lagi 2 minit je tau, jangan lama-lama. Yang kawan aku seorang lagi tu, sebab dia takut. Lepas tu kan, tengah kita orang duduk-duduk termenung macam tu kan, aku rasa macam ada orang tas aku belakang tau. Lepas tu aku macam sebab aku tahu kawan aku kat sini dengan kat depan aku. Kalau tiba-tiba ada orang tas aku kat belakang tu, macam memang bukan kawan aku lah. Aku tak nak pandang. Aku dah risau sebab rupa yang aku nampak waktu tolak aku kat buayan tu memang sangat-sangat seram. Sebab dia tinggi, dia nampak macam muka perempuan. Dia tinggi tapi mulut dia besar sangat-sangat. Aku tak tahu macam mana nak imagine kat korang, tapi benda ni sangat seram bagi aku. So aku pun duduk je diam, aku tak pandang-pandang. Lepas tu member aku cakap, okay jom gerak. Masa kita nak gerak tu, kau tahu tak, dia macam ada satu benda yang menolak aku, membuatkan aku jatuh. Dan aku jatuh tu memang luka kat bahagian lutut aku. Sampai aku rasa macam, kenapa dia tolak aku macam tu sekali. Aku macam nak bengang kan. Lepas tu aku pun macam, tak apalah. Lepas tu aku pun baca doa. Sebelum masuk rumah, kita orang baca doa kan. So malam tu, dah balik pada majlis tu, kita orang mandi lah, semua mandi dan nak tidur. Kita orang tidur sama-sama kat ruang tamu. Masa nak tidur malam tu, aku rasa macam tak selesa. Aku rasa macam panas sangat. Padahal aku baru mandi tau. Lepas tu aku tanya kat kawan aku. Kawan aku cakap, tak panas. Dia orang okey je. Okey, aku rasa macam, mungkin benda ni aku je kot. So aku pun diam. Okay, aku pun baca doa semua, terlelap. Okay, masa tu, hari tu juga aku dapat satu mimpi tau. Mimpi dia waktu tu aku seorang je dekat taman permainan tu. Tapi benda ni bukan aku nak cakap mimpi ni aku terbawa dengan mimpi ke apa ke tak. Sebabnya mungkin kesebabkan ketakutan aku. Tapi korang dengar dulu lah. Okay, aku mimpi aku kat satu taman permainan and kosong je kat kawasan tu. Tiba-tiba ada satu susuk seorang perempuan ni datang dekat dengan aku. Lepas tu dia bagi satu selendang warna putih. Lepas tu masa dia nak pergi tu, dia menangis yang teresak-esak. Aku macam tak faham apa maksud mimpi tu. Lepas tu sebelum aku macam aku nak pergi daripada mimpi tu, daripada kawasan yang kat taman tu, aku ditanya satu soalan di mana dia suruh pilih aku bantu dengan tak bantu. Macam, tolonglah.
Macam kalau aku tolong dia tu, macam dia suruh aku pegang tangan kanan dia. Kalau aku tak nak tolong dia, macam aku boleh pergi je, aku tak payah bagi apa-apa reaction. So mimpi tu sangat-sangat mengganggu aku. Bila aku dah bangun, aku tengok pun jam dah pukul 4.30 macam tu, aku pun terus macam terbenung. Aku cakap apa mimpi tu kan. Aku rasa macam ada apa maksud ke. Lepas tu aku rasa macam mungkin aku terlalu takut waktu kejadian kat taman tu. Jadi aku abaikan sahaja mimpi aku tu. Jadi esok tu pula, masa tu aku nak pergi kedai tau. Jadi aku akan lalu dekat kawasan taman tu. So bila aku lalu kat taman tu, aku terdengar satu bunyi siulan tau. Siulan dia berlagu, tapi aku dah tak ingat dah. Aku tak tahu macam mana nak ajuk balik. Siulan tu memang ada satu gemesit lagu. And aku terpanggil untuk pandang ke bahagian taman tu. Lepas tu aku nampak ada seorang perempuan tinggi and seorang budak kecil. Perempuan tu pakai selendang putih. Lepas tu aku macam ni macam mimpi aku semalam kan. Aku macam fikir-fikir. Lepas tu bila aku dah tengok-tengok semua, tak lama lepas tu dia hilang macam tu je. Sebab siang tau. Bila siang, pemandangan aku, bila aku nampak benda-benda macam tu, dia nampak nyata macam manusia tau. Tapi cahaya jemaah, macam mana aku nak cakap, cahaya dia tu terlalu terang yang membuat kita macam tak berapa perasan sangat. Nampak jelas, tapi macam mana aku nak cakap dia macam mana, dia nampak jelas, tetapi dia macam ada satu cahaya yang kau macam ingat tak ingat, nampak tak nampak sama-sama. Tapi kau tahu itu manusia. Kau faham tak macam tu? Kau nampak macam itu manusia, padahal itu jemaah tau. Lepas tu kan, aku macam terfikir. Aku pun balik. Jadi masa tu aku masa macam mungkin masa situ sampai situ je kot. Lepas tu malam tu aku tidur, aku mimpi benda yang sama lagi 3 kali berturut-turut, sehingga kan hari terakhir aku mimpi 3 kali berturut-turut. Hari keempat aku mimpi lagi. Hari keempat tu aku cakap aku minta maaf, aku tak boleh tolong dia. Lepas daripada tu aku dah tak mimpi lagi mimpi yang macam tu. So apa yang aku share kat korang ni, di samping aku cerita pasal kisah taman ni kan, aku cerita kat korang sebab ada orang tanya pasal mimpi. Kadang-kadang orang tanya apa petanda apa semua. Sebab aku tak belajar tafsir mimpi apa semua, so aku tak tahu macam mana nak describe kat korang yang tanya aku tu. Cuma aku nak beritahu kat sini, kalau dapat mimpi, dia banyak jenis mimpi tau. Ada mimpi tu memang mainan syaitan, ada mimpi tu memberi petanda. So korang kena tengok mana satu. Ada mimpi juga membuktikan seperti seolah-olah korang nak terima saka, yang macam apa Ustaz pernah cakap lah kan. Wallahu alam. Yang ni aku tak berapa arif, so aku tak nak bahas lebih lagi. Cuma aku nak cakap macam aku sendiri, aku tahu mimpi tu mungkin ada petanda. Sebab lepas aku cakap aku tak nak tolong dia tu, aku dah tak mimpi dia lagi. Cuma aku tak faham kenapa mimpi tu aku dapat masa aku pergi taman tu. Mungkin aku terlanggar atau aku ada buat silap ke kat kawasan tu. Wallahu alam. So itu kisah di taman permainan. Okay, sebenarnya kisah kat taman permainan ni aku ada banyak pengalaman tau, di mana aku kena tolak kat gelonsor lah. Lepas tu kan taman permainan kan ada mainan yang XO tu kan. So benda tu berpusing sendiri. Lepas tu aku nampak 2-3 budak main-main, lepas tu tiba-tiba hilang. Banyak sangat kisah dekat taman permainan, sebab aku pun membesar bermain kat taman permainan kan. Jadi aku tak boleh nak cerita banyak sangat sebab terlalu banyak pengalaman yang tu. Ada yang aku ingat, ada yang aku dah lupa. Banyak. Jadi aku terus kat cerita. Aku nak sambung cerita dekat waterpark. Aku ni bukan seorang yang berani dengan air tau. Aku sangat-sangat takut dengan air. Even kalau aku basuh muka dengan air pun, aku akan cepat-cepat nak buka mata. Sebab begitu aku diselubungi dengan air, aku akan nampak macam-macam jemaah. Sebab tu aku tak berapa biasa dengan air, ataupun aku tak berapa berani lah dengan air. Jadi kisah dekat waterpark ni, aku pergi dengan family aku. Kira bercuti lah dekat waterpark ni. Aku tak nak beritahu dekat mana aku pergi. Okay, kisah pertamanya, kat waterpark kan dia ada yang gelonsor air apa semua kan. Aku sebenarnya suka, tapi aku takut aku lebih daripada suka. Tapi disebabkan dah pergi, takkan tak main kan. Aku pun main satu gelonsor ni yang dia tutup semua. Lepas tu kau masuk dalam tu ada air. So masa aku turun kat gelonsor tu, mula-mula tak ada apa-apa tau. Sampai dekat hujung, bila air tu dah percik habis muka aku semua. Lepas tu kan, aku nak buka mata tu, ada satu kelibat tau. Kelibat macam seolah makcik tua yang sangat-sangat tua. Tapi macam mustahil lah dia main kat waterpark kan. Lepas tu aku pun buka mata, aku macam nak carilah orang tua tu, tak nampak. Jadi aku pun buat tak tahu, aku sama pergi main kat tempat lain pula. Pergi main kat tempat lain tu, masa aku nak jalan tu, aku nampak makcik tu tau. Aku nampak dia tengah duduk. So aku tahu lah, okay, ni bukan jemaah, ni memang manusia betul. Aku nampak dia tengah duduk kat situ. Dia ni pakai baju macam kain batik. Lepas tu baju kurung Kedah yang jenis pendek situ. Dia pakai macam tu tau. Lepas tu rambut dia bersanggul. So aku tengok dia macam tu, aku nampak okay, aku rasa macam okay, ni memang makcik tu wujud lah kan. Dahsyat lah makcik tu boleh main kat waterpark. Lepas tu sambung lah pergi main dekat bahagian yang ada air terbuka. Lepas tu masuk dalam nak menyelam ke apa dan sebagainya lah.
Sampai dekat situ kan, mula-mula aku macam pelik. Kenapa makcik tu macam laju gila? Sebab tadi aku nampak dekat depan sana tau. Tiba-tiba kan dia ada dekat area yang aku nak main tu. Mula-mula aku macam pelik, tapi aku rasa macam cantik lah yang malah ambil tahu lah. Aku pun main air semua. Air yang bahagian dalam lah, bahagian depan. And aku nak rakam. Aku main nak rakam. Masa tu kan ada pakai untuk cover daripada handphone kena air. So masuk dalam air tu nak rakam. Kau bayangkan, aku rakam macam biasa. Aku menyelam. Lepas tu aku rakam. Bila sampai kat tepi tu, aku nampak makcik tu menyelam. Maksudnya aku nampak makcik tu punya muka. Aku terakam makcik tu punya muka. Lepas tu aku bangun lah. And aku macam tak tengok balik. Sebab aku rasa macam takut gila and terkejut. Dan aku rasa macam okay, tak apa, nanti aku dah balik hotel, aku nak tengok balik video tu kan. So aku abaikan je lah masa tu. Lepas tu nak jadikan cerita, ada satu insiden kakak aku jatuh. Jadi bila kakak aku jatuh tu, macam kita orang pun tak lama lah, macam main pun kejap-kejap. Lepas tu tak lama pun tu nak tengok kakak aku lah. So keadaan itu jadi kelakabut sikit. Jadi kakak aku ni dimasukkan dekat tempat yang nak rawat dia tu lah. Orang nak check tulang dia ada masalah ke apa semua tu. Kita orang pun pergilah dekat situ. Masa tengah jalan-jalan nak pergi kat situ, aku nampak makcik tu lagi, dia duduk kat pintu tu tau. Pintu yang merawat kakak aku tu lah. Tepi tu, dia duduk situ. So aku macam tengok, aku tak tahu je lah. Sebab tadi aku dah nampak dia kat dalam air. And aku macam okay, dia ini gangguan kan. Lepas tu aku buat tak tahu dengan dia. Lepas tu sekejap, lately ni rumah aku banyak semut lah. Lepas tu dah abaikan semua, pergilah sambung balik main. Kakak aku pun macam dah keluar. Dia macam okey lah, tapi dia tak boleh nak main apa-apa dah sebab dia dah jatuh kan. And aku pun pergi sambung main air lagi. Jadi aku ada bayar untuk pelampung. Main lah pelampung tu, main turun naik macam tu kan. Lepas tu kan, kau tahu tak, dekat dalam air tu sebenarnya ramai orang lain juga. Tapi masa tu aku tak tahu kenapa air tu kat bahagian bawah dia nampak macam ramai sangat orang, tapi orang yang penuh dengan muka pucat kat water park yang aku pergi ni. So aku macam kenapa tu? Lepas tu kan, masa tu keadaan kat situ macam dah agak macam sunyi. Sedangkan ada lagu pasang tau. Diorang ada pasang lagu, diorang ada buat ombak-ombak beralun apa semua tu. Tapi keadaan dekat diri aku, dia macam seolah-olah aku berada di tengah laut. Dan apa yang aku nampak dekat bawah tu kan, macam seolah-olah aku nampak jemaah mayat terapung. Mayat yang macam, dia tak terapung ke atas, dia macam terapung yang sikit je, kita boleh nampak dia punya muka je. And aku jadi macam terkejut, kenapa kat situ kan. Aku tak tahulah story di sebaliknya, ada orang pernah meninggal ke apa ke semua malam. Cuma aku nak bagi tahu kan, itulah jemaah yang aku nampak kat water park tu. Lepas tu aku dah settle main kat situ. Aku pun pergilah dekat satu tempat ni, kat satu tempat permainan ni juga. Jadi dekat situ aku tak tahulah nak cakap benda tu gangguan yang memang gangguan ke, ataupun mata aku je nampak, ataupun ada kisah di sebaliknya ke, aku tak pasti. Cuma waktu aku lalu kat satu tempat ni, aku nak naik tangga nak pergi kat satu gelonsor ni, aku ada terdengar suara macam dia cakap macam ni tau. Mati. Dia cakap macam tu. Lepas aku macam macam tu kan. So aku tak nak naik gelonsor tu, tapi aku naik juga penyudahnya. And masa aku dekat bawah tu, on the way nak belah tu, aku ada nampak seorang yang macam orang yang jaga kan, setiap poin-poin yang tempat permainan tu kan ada orang jaga kan. Dia macam tu lah, nampak macam dia orang punya team. Lepas tu dia berjalan, dia jalan-jalan sampai separuh jalan tu kan, kaki dia macam terencut kan. Lepas tu macam darah mengalir. Lepas tu aku macam tengok, aku macam kenapa kan dia ni kan. Aku tengok macam tu je kan. Lepas tu bila dia paling kat aku tu, dia macam kepala dia macam sengit macam tu, macam ni dia macam tu. Lepas tu dia sampai kat ujung tu kan, dia hilang macam tu sahaja. Maknanya itu jelmaan yang aku nampak. Tapi dia pakai baju tim, baju yang orang kerja, staff-staff kat situ, yang jaga dekat setiap poin permainan tu kan. Lepas tu aku tengok tu, aku terus jadi lain. Sebenarnya kan, taman tembak air dia ni memang dah lama sangat. And memang kalau korang pergi tu pun, suasana happening tu dah tak berapa ada. Dia dah macam suram-suram dah. Tapi still ramai orang pergi, sebab dia macam one off yang murah juga. So ramai juga yang pergi kat situ. And aku rasa kan, tak tahulah, aku pergi kat situ, aku tengok jemaah-jemaah yang aku nampak tu, kebanyakannya macam seolah-olah jemaahnya orang dah tak ada. Tapi mustahil lah orang meninggal kat tempat tu. Dan tak mustahil juga kan, aku tak tahu kisah dia kenapa, tapi yang aku nampak tu jemaah macam tu. So setiap kali aku pergi macam nak pergi theme park, water park macam ni, aku jadi macam risau-risau. Sebab sebenarnya kita tak tahu pun kisah yang terjadi kat situ. Mungkin ada kes orang pernah
meninggal tapi kes tutup ke apa ke, wow alam. Cuma apa yang aku nak share dengan korang ni kan, satu pengalaman aku di mana bila aku nak pergi berhibur ke kat tempat-tempat macam tu kan, bila mata kita boleh nampak sesuatu benda-benda macam ni kan, kita tak berapa selesa dan kita tak berapa happy macam mana orang lain happy tau. Sebab kau akan nampak yang macam ni, kau akan nampak macam ni, dan kau akan berfikir dia macam ni. Tinggal lagi Alhamdulillah aku tak sampai tahap obses kan dengan benda-benda macam ni, dan aku masih lagi boleh bertahan dan aku mampu jalani hidup aku seperti biasa. Cuma aku share lah apa yang aku lalui. Macam kalau korang pergi taman tembak air, korang happy gila, korang tak fikir apa-apa dah, lantaklah hantu tak hantu kan. Macam aku berbeza. Macam aku setiap kali aku pergi kat tempat-tempat yang macam tu, aku akan lalui kehidupan aku yang macam tu. Aku akan nampak benda-benda yang pelik. Macam juga sama juga macam kalau aku pergi kat satu tempat tu kan, contohlah tempat tu macam banyak gila jadi kejadian kemalangan apa semua kan, aku akan nampak benda-benda lain tau. Walaupun kejadian tu dah lama ke, benda-benda yang tak sepatutnya aku nampak. Dan aku yakin orang yang kadang-kadang nampak ataupun pernah nampak ataupun memang boleh nampak, dia pun lalui benda yang sama macam aku lalui. So itulah perkongsian aku sekadar untuk aku simpan kenangan aku kat sini. Dan tak ada apa-apa yang serius pun, dan tak ada apa-apa pun aku nak share nasihat ke apa ke. Tak ada apa benefit pun dengan cerita aku ni, just share pengalaman aku saja. Sebab aku memang rasa macam nak bercerita kat korang kan, so aku share je lah. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ni. Sebab keadaan hujan sangat, aku tak tahulah lepas aku dah rakam ni, aku nak edit ni, kalau tak okey mungkin aku tak post kot. Sebab hujan lebat sangat-sangat and aku bosan dan aku rasa macam nak bercerita. That's why aku cerita kat korang. So sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dan pembicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.